satu perbuatan atau tindakan yang haram seperti mencuri, merompak, membunuh, penyalahgunaan dada dan sebagainya. Tidak dapat dinafiskan bahawa kes jenayah semakin meningkat dan menjadi serius di negara Malaysia. Dalam kes-kes jenayah tersebut, penyalahgunaan dada adalah kes jenayah yang paling serius dan semakin meningkat. Manakala kalangan yang paling serius untuk melibatkan diri sendiri dalam penyalahgunaan dada adalah kalangan remaja. Kes jenayah seperti penyalahgunaan dada bukan sahaja akan berlaku di tempat awam, ia juga akan berlaku di kawasan sekolah. Apabila penyalahgunaan dada berlaku di kawasan sekolah, ini bermaksud remaja akan menjadi mangsa terhadap penyalahgunaan dada ini. Penyalahgunaan dada adalah menggunakan dada bukan untuk tujuan perubatan atau tanpa arahan doktor. Dada merupakan sebarang bahan kimia yang akan membawa kesan positif dan juga kesan negatif kepada manusia atau haiwan. Dada digunakan pada tubuh manusia atau haiwan untuk kegunaan rawatan dan cegahan penyakit. Ini adalah kesan positif untuk dada. Dada juga akan membawa kesan negatif kepada manusia jika kita tidak menggunakan dada dalam cara yang betul atau tidak mengikut arahan doktor. Antara statistik 4 tahun ini, jumlah statistik remaja penagih ketika dikesan pada tahun 2019 adalah paling kurang, iaitu 437 per kes dan 431 per unit. Remaja terlibat diri sendiri dalam penyalahgunaan dada bukan sahaja akan membawa kesan terhadap pihak ibu bapa. Kes ini juga akan membawa kesan terhadap pihak sekolah, kalangan masyarakat dan sebagainya. Penyalahgunaan dada juga akan membawa impak yang serius terhadap negara kita. Maka, semua pihak perlu bekerjasama untuk mengatasi masalah ini. Di sini terdapat 5 faktor penyalahgunaan dadah. Yang pertama adalah kurang ilmu pengetahuan. Seperti yang diketahui, ilmu merupakan sesuatu yang sangat penting pada semua golongan masyarakat bagi dapat membezakan mana yang baik dan juga mana yang buruk. Seterusnya adalah ilmu agama, di mana setiap agama mempunyai larangan dan arahan kepada penganutnya. Sebagai contoh, agama Islam melarang umatnya untuk merosakkan ataupun memudaratkan tubuh anggota badan. Oleh itu, dadah diharamkan ataupun dilarang sama sekali kerana ia akan merosakkan tubuh badan kita serta memberi kesan yang negatif. Faktor penyalahgunaan dadah yang kedua adalah berada di persekitaran masyarakat yang negatif, di mana persekitaran juga mampu untuk mempengaruhi ataupun mengubah sikap seseorang. Oleh itu, kita bertanggungjawab untuk memilih tempat yang selamat untuk didiami. Di sini terdapat beberapa kawasan yang menjadi tumpuan penagih dadah di luar sana. Yang pertama adalah perbandaran seperti pusat perjudian, pusat hiburan, cyber cafe, hotel-hotel bajet dan sebagainya. Yang kedua adalah sempadan negara. Sempadan negara merupakan di mana dadah mula masuk ke negara kita. Yang ketiga adalah felda. Felda merupakan ladang kelapa sawit yang berhutan dan bersebak samun, dan juga terdapat beberapa rumah-rumah kosong yang menjadi tumpuan penagih dadah di luar sana. Faktor penyalahgunaan dadah yang ketiga adalah pengaruh rakan sebaya. Rakan sebaya adalah satu kumpulan yang rapat dengan kita. Menurut Sharifah Alwiah Al-Sagof 1987, rakan sebaya didefinisikan sebagai sahabat yang mempunyai umur, minat dan latar belakang yang hampir sama. Kebanyakan masa remaja diluangkan masa bersama rakan sebaya. Oleh itu, mereka mudah terjebak untuk melakukan perkara-perkara yang negatif. Faktor penyalahgunaan dadah yang keempat adalah media massa kurang memainkan peranan. Media massa adalah alat untuk menyampaikan pesanan ataupun penyebaran maklumat seperti surat khabar, TV, radio, filem dan sebagainya. Media massa bertanggungjawab untuk memaparkan ataupun menyiarkan kesan-kesan buruk pengambilan dadah serta memainkan peranan penting untuk menyekat ataupun menapis video atau media yang cenderung menggalakkan pengambilan dadah. Penyalahgunaan dadah yang terakhir adalah masalah kekeluargaan, di mana keluarga merupakan golongan yang paling rapat dengan anak-anak. Antara masalah kekeluargaan adalah pengabaian ibu bapa terhadap anak-anak, pergaduhan antara ibu bapa dan sebagainya. Ini akan memberikan kesan yang negatif terhadap anak-anak, iaitu mereka akan berasa tertekan dan akan bertindak untuk mengambil dadah sebagai penenang. Kesan penyalahgunaan dadah dalam kalangan remaja terhadap nasionalisme dan patriotisme ialah yang pertama, kesan terhadap ekonomi negara. Disebabkan pelibatan remaja dalam dadah,
mereka menjadi seorang yang tidak mempunyai semangat patriotisme maupun nasionalisme, lalu mengakibatkan negara terpaksa menanggung perbelanjaan yang besar. Antara kos yang perlu ditanggung ialah berkaitan dengan pencegahan dan pemulihan seperti program kesedaran, pusat-pusat pemulihan serta kos ekonomi yang lain iaitu kos rawatan kesihatan, kos perundangan dan sistem keadilan serta kos kerugian atau kemalangan yang melibatkan jenayah dadah. Yang kedua ialah kesan terhadap perpaduan negara. Peningkatan kes-kes sosial dan jenayah dalam kalangan remaja akan mengancam ketenteraman awam dan masyarakat berasa tidak selamat. Kes-kes sosial seperti mencuri dan merompak juga akan meningkat. Ini akan menimbulkan persengketaan dan perselisihan faham dalam kalangan masyarakat itu sendiri, di mana keluarga dan mereka yang terlibat dengan dadah akan dipandang serong oleh masyarakat. Situasi ini jelas menunjukkan ketidakharmonian dalam masyarakat kita. Dan yang ketiga, imej negara juga akan terjejas. Sikap remaja yang terlibat dengan dadah dianggap mementingkan diri sendiri dan tiada semangat cinta akan negara kerana tidak memikirkan soal imej baik negara. Dan sekiranya kadar penyalahgunaan dadah di negara semakin meningkat, negara akan menerima pandangan yang negatif dari negara luar dan menganggap negara kita sebagai pusat transit dadah. Ini seterusnya akan menyebabkan pelancong takut untuk berkunjung ke negara kita, lalu membawa kesan kepada pertumbuhan ekonomi negara. Terdapat 3 kesan isu penyalahgunaan dadah dalam kalangan remaja terhadap pembinaan negara bangsa. Pertama iaitu kemusnahan pemimpin yang berkaliber. Terdapat 2/3 daripada individu yang terlibat dengan isu penyalahgunaan dadah ini adalah terdiri daripada golongan remaja bawah umur dalam negara. Penglibatan remaja dalam jumlah yang besar adalah sesuatu yang sangat membimbangkan kepada negara. Ini dapat menyebabkan berlakunya kelemahan dalam perpaduan, pembangunan serta masyarakat kerana tiada pemimpin yang arif untuk mentadbir negara pada masa hadapan. Kesan kedua iaitu ia akan mengakibatkan keseluruhan ekonomi negara terjejas. Maruah negara yang telah terjejas di seluruh dunia akan memberi kesan kepada politik dan ekonomi dengan negara-negara yang lain. Negara terpaksa menanggung beban kos yang sangat tinggi. Kesan daripada masalah penggunaan dadah yang berterusan. Sebagai contoh, kos untuk mengadakan program pencegahan dadah serta menyediakan khidmat rawatan dan pemulihan. Kesan ketiga, isu dadah ini akan menyebabkan perselisihan faham dan pergaduhan. Dadah akan menyebabkan ada remaja yang sanggup melakukan apa sahaja untuk mendapatkan dadah dan ini boleh mencemarkan nama baik keluarga dan juga negara. Isu perselisihan faham antar kaum boleh terjadi, di mana setiap kaum akan saling menyalahkan antara satu sama lain. Dan ini akan menyebabkan keharmonian negara di Malaysia semakin terjejas dan terhakis.